Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cikgu Azli bin Johari akan mengajar kamu bab 2.3 reka bentuk elektrik. Untuk video kali ini kita akan belajar berkenaan dengan pengenalan kepada elektrik. Jadi elektrik ni adalah merupakan satu tenaga yang tidak dapat dilihat tetapi boleh dirasai dan digunakan oleh manusia pada hari ini dan pada masa akan datang. Memang kita tak nampak elektrik ni. Kita tak nampak elektrik ni tapi dia ada. Tenaga elektrik dapat dihasilkan kesan daripada tindakan geseran. Kesan daripada tindakan haba dan juga kesan daripada tindakan aruhan elektromagnet. Ini cara-cara bagaimana elektrik itu dihasilkan melalui geseran, melalui haba, melalui aruhan elektromagnet. Jadi elemen yang terdapat dalam sistem elektrik. Terdapat elemen dalam sistem elektrik ni, iaitu yang pertama sumber. Elemen pertama sumber. Kemudian medium. Yang ketiga beban. Keempat kawalan dan yang kelima jenis arus. Kita akan pergi kepada setiap satu ni. Kita akan tengok secara lebih terperinci. Jadi ada 5 elemen dalam elektrik. Sumber, medium, beban, kawalan dan jenis arus. Kena ingat, kena hafal lah. Kita pergi kepada yang pertama, sumber. Sumber elektrik. Punca lah. Punca elektrik tu. Bagaimana elektrik tu boleh dapat? Elektrik ni kita boleh dapat daripada sumber yang boleh diperbaharui dan boleh juga diperolehi daripada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sebenarnya ini dalam sains pun dah ada. Kalau sumber yang boleh diperbaharui ialah contoh seperti bersumberkan angin, bersumberkan air, bersumberkan matahari dan bersumberkan ombak. Angin, air, matahari dan ombak ni kita boleh gunakan tenaga yang ada pada keempat-empat sumber ni untuk menjana elektrik. Manakala sumber seperti arang batu, petroleum, gas dan juga tenaga nuklear, sumber-sumber ni juga boleh menghasilkan elektrik. Boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik. Namun sumber ini tidak boleh diperbaharui. Contohnya macam petroleum. Nak terhasilnya petroleum mengambil masa yang lama, berjuta-juta tahun. Bila kita guna dia untuk contohnya menjana elektrik, dia akan lama makin lama makin habis dan kemudian bila dah habis kandungan petroleum dalam bumi, kita terpaksa menunggu berjuta-juta tahun pula baru nak dapat petroleum yang baru. Jadi sebab itulah petroleum ni dinamakan sebagai sumber yang tak boleh diperbaharui. Kalau macam matahari, tiap-tiap hari ada. Tak habis. Selagi tak kiamat lah. Itu sumber elektrik. Ini contoh sumber elektrik yang diperbaharui, yang boleh diperbaharui, iaitu angin. Angin. Kita guna sumber angin ni untuk menjana elektrik. Ada kincir angin. Baru ni kita tengok GP Jerman. MotoGP. Dekat sana ada dia tunjukkan gambar ni. Di Jerman maksudnya dia orang jana elektrik dia orang menggunakan sumber angin. Juga melalui air. Buat empangan, kemudian air itu akan digunakan, kekuatan air itu digunakan untuk memutarkan turbin, seterusnya boleh menghasilkan arus elektrik. Ini contoh bagaimana proses penjanaan elektrik yang berlaku di empangan air. Yang mana sungai itu telah diempang, paras air meningkat, kemudian ada dia buat saluran air. Air akan mengalir daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah.
Okey, di situ ada tenaga kinetik yang tinggi, tenaga keupayaan pada kedudukan yang tinggi. Kemudian apabila air itu mengalir ke bawah, dia mempunyai tenaga kinetik yang tinggi, yang mana tenaga kinetik itu berupaya untuk memutarkan turbin, dan apabila turbin diputarkan oleh aliran air, turbin itu berputar dan generator juga akan berputar. Yang mana dalam generator ni dia akan berlaku proses arohan elektromagnet, yang mana bila magnet tu mengalami arohan, dia akan menghasilkan arus elektrik. Itulah bagaimana penerangan cikgu sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana proses penjanaan elektrik di empangan air. Okey? Ni yang terkini dah. Ya, bukan terkini sangat, tapi dah terkini dah banyak masyarakat kita guna. Teknologi ni dah lama, tapi dulu mungkin sukar mendapatkan peralatan, bahan-bahan. Okey, sekarang ni dah mudah dah, iaitu penggunaan panel solar. Dah ada rumah yang meletakkan panel solar, dah ada kedai-kedai, kampung-kampung yang menggunakan panel solar untuk menjana elektrik, iaitu sumber dia ialah matahari. Ini pun mesra alam. Okey. Selain daripada itu, elektrik juga boleh diperbaharui, boleh dijana oleh sumber yang boleh diperbaharui, iaitu ombak. Okey, kita tahu ombak ni, ombak akan menghempas pantai. Okey, maksudnya dia ada tenaga kat situ, dia ada daya kat situ. Daya tenaga yang ombak hasilkan itulah yang digunakan untuk menghasilkan elektrik. Dia menolak turbin juga. Dia menolak adalah dia punya pengkhususannya. Cikgu tak boleh nak ajar terperinci lagi sebab cikgu hanya mengenalkan kamu saja. Okey. Kemudian kita masuk kepada elemen yang kedua, iaitu medium. Okey. Yang pertama sumber, elemen yang kedua ialah medium. Okey, medium ni ada dua, medium berwayar dan juga medium tanpa wayar. Medium ni perantara daripada sumber kepada beban. Okey, contoh sumber elektrik, daripada sumber elektrik, contoh bateri, arus elektrik ada dalam bateri, tenaga elektrik ada dalam bateri. Kita ada mentol. Bagaimanakah arus elektrik yang ada dalam bateri nak sampai kepada mentol? Mentol tu umpama beban. Mentol tu adalah beban, bukan umpama. Mentol tu adalah beban. Daripada bateri nak ke beban, bagaimana? Haruslah melalui perantara ataupun medium. Okey. Jadi kita perlukan wayar untuk mengalirkan elektrik yang ada dalam bateri menuju ke arah mentol. Sampai dekat mentol, barulah tenaga elektrik ditukar kepada tenaga cahaya. Jadi medium ni adalah perantara di antara sumber dengan beban. Namun sekarang ni dah ada medium tanpa wayar. Contohnya pengecas elektrik. Kita tak perlu cucuk lagi wayar dekat handphone kita. Di antara pengecas elektrik dengan handphone tak dihubungkan oleh wayar. Ada dia guna medium lain lah. Dia guna medium udara. Maksudnya tanpa wayar. Arus elektrik tu dialihkan melalui medium selain daripada wayar. Itulah. Orang kata apa? Perkembangan teknologi. Okey. Kemudian elemen yang ketiga. Kita dah belajar dua elemen, sumber dengan medium. Yang ketiga ialah beban. Macam cikgu bagi contoh tadi, beban kita ada mentol. Mentol tu adalah contoh beban. Beban ni apa yang menggunakan elektrik. Okey, apa yang menggunakan elektrik. Okey.
Okey, beban ni selalunya ialah kegunaan elektrik tu. Kalau tidak, elektrik berada mengalir dalam wire, tak ada guna je. Seandainya dia tidak ditukarkan kepada tenaga yang lain. Okey, contohnya kita nak tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, baru kita boleh dapat manfaat dia. Kita nak tukar tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Kita nak tukar tenaga elektrik kepada tenaga haba. Kita nak tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik ataupun tenaga yang melibatkan pergerakan. Inilah beban. Okey. Contohnya cahaya, lampu, okey. Bunyi, okey, bunyi ya, bunyi radio, televisyen, handphone, okey, pergerakan, okey. Ni apa ni? Buat kek ni, mixer. Okey, haba, oven, pengering rambut, okey. Seterusnya elemen yang keempat. Okey, kena ada kawalan. Okey. Kawalan. Elemen yang keempat adalah kawalan. Cikgu ulang balik. Elemen pertama sumber, elemen yang kedua medium, elemen yang ketiga beban, elemen yang keempat adalah kawalan. Okey, kawalan ni contohnya suis. Okey, kita dah ada sumber elektrik, kita ada bateri, kita ada wire, kita ada mentol. Sambung wire daripada bateri kepada mentol. Okey, dah boleh menyala mentol. Okey, tapi kurang selamat lah. Cikgu saya tarik je lah wire tu daripada mentol. Memang kalau untuk litar kecil. Kalau litar yang melibatkan arus elektrik yang tinggi, boleh ke kita pegang wire tu tarik? Mesti tak boleh kan? Jadi kita kena ada elemen yang keempat, iaitu elemen kawalan. Okey, kawalan ni boleh dilakukan secara manual ataupun dilakukan secara automatik. Okey? Kita tengok. Okey, ini contoh kawalan secara manual. Switch yang ada kat rumah kita tu kan. Kita nak tutup litar ataupun kita nak buka litar. Okey, dengan cara kita tekan switch tersebut secara manual. Kita yang pergi laksanakan. Okey, cikgu tak nak terang apa itu litar buka, apa itu litar tertutup. Cikgu dah terang banyak kali dah. Okey. Okey, ini contoh kawalan manual. Kawalan manual maksudnya dilakukan oleh manusia. Okey. Contoh kawalan manual dan kawalan automatik. Okey. Kawalan manual pada cerek elektrik tu, cerek air elektrik tu. Okey, kawalan manual adalah kita boleh apa? Kita boleh hidupkan cerek tu dengan cara kita tekan switch tu. Ataupun kadang-kadang kita nak cepat, air panas suam-suam, kita boleh offkan dia. Ataupun dia ada kawalan automatik pada dasar pada dasar cerek tu, yang mana mula-mula kita tekan saja. Kita tekan untuk mula. Lepas tu nanti bila dah mendidih, okey, cerek itu akan berhenti sendiri. Pemanasan air akan berhenti sendiri tanpa kita perlu tekan. Sama juga dengan periuk nasi tu. Okey, periuk nasi, okey. Kalau kita nak mulakan proses memasak nasi, kita akan tekan. Itu secara manual. Kemudian kita biarkan. Okey, bila dah masak, dia akan berhenti sendiri. Itu berlaku secara automatik. Okey. Okey, ini contoh ada kat kita punya meter. Meter sebelah dalam perkakasan elektrik kita lah. Okey, kamu jangan cuba-cuba main. Okey, benda ni untuk test litar pintas dalam rumah. Untuk test litar bocor bumi. Okey, ini kita kena buat secara manual. Okey, ataupun kalau ada kilat, switch tu jatuh. Okey, switch tu jatuh, maksudnya switch tu dia tutup secara automatik. Okey, kilat. Tapi lepas tu dia naik sendiri ke?
Tak, kita kena tolak balik switch tu jadi on. Selagi kita tak tolak, tak adalah bekalan elektrik dalam rumah kita. Begitu juga dengan setrika. Lama tak guna setrika sebab tak pergi sekolah kan. Kita boleh pilih kawalan, kita boleh pilih suhu. Jadi kita nak pilih tu, kita pusing lah tombol tu. Kita lakukan secara manual. Okey. Kita pergi pula kepada elemen yang kelima, jenis-jenis arus elektrik. Okey, terdapat dua jenis arus elektrik. Yang pertama, arus ulang alik. Arus ulang alik AC. Alternate. C itu current. AC itu dalam bahasa Inggeris alternate current. Okey. Jenis yang kedua, arus terus. DC. D itu direct, C current. Okey. Sumber-sumber yang menghasilkan arus elektrik secara arus ulang alik iaitu stesen jana kuasa. Okey, stesen jana kuasa. Okey, seterusnya ataupun simbol dia kalau dekat meter dia macam S terbalik tu. Okey, kalau arus terus pula sumbernya ialah seperti bateri, sel solar, dynamo. Dynamo pula dynamo jenis komutator. Tu kamu boleh google dynamo komutator tu macam mana. Okey, simbol dia macam tolak je. Okey, arus ulang alik ni kat rumah kita bekalan elektrik adalah menggunakan arus ulang alik. Sebab kalau kita tengok betul-betul, bekalan elektrik dekat rumah kita tu, sumbernya adalah daripada stesen jana kuasa. Jadi stesen jana kuasa tadi menghasilkan arus ulang alik. Jadi arus elektrik yang datang ke rumah kita juga adalah arus ulang alik. Okey. Bekalan arus ulang alik daripada transformer yang telah direndahkan voltanya kepada 240 volt. Untuk kediaman macam rumah kita, bekalan elektriknya ialah 240 volt. Kena ingat berapa bekalan elektrik rumah? 240 volt. Dia masuk, kemudian dia akan masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk rumah, dia masuk meter dulu. Meter tu untuk cek berapa kadar penggunaan. Cikgu tahu bulan ni banyak lah. Tak pergi mana. Kemudian barulah, lepas meter, barulah dia masuk ke dalam rumah kepada beban. Beban tu macam tu lah. Lampu, televisyen. Okey. Okey. Jadi kalau orang tanya arus apa yang ada kat rumah kita? Arus ulang alik. Berapa voltan yang masuk kepada rumah kita? 240 volt. Okey. Yang ni contoh arus terus. Macam mana tahu arus terus? Guna bateri. Okey, ni dynamo commutator. Ini juga menghasilkan arus terus. Okey. Seterusnya, kita dah belajar pasal 5 elemen dalam elektrik. Sumber, medium, beban, kawalan, arus, jenis arus. Okey, 5 kena ingat. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada baru masuk kepada reka bentuk. Okey, kita kena sentiasa set minda kita tentang kita ni sebagai pereka bentuk. Okey. Dalam reka bentuk litar peralatan elektrik, yang pertama kita perlu menekankan aspek yang pertama keselamatan. Keselamatan. Sebab dengan elektrik kita tak boleh main-main. No turning back. Kalau kita buat kesilapan dalam memasang pipe air, habis kuat kita basah aja. Tapi kalau elektrik tersilap sikit, tiada maaf bagimu. Lebih-lebih lagi kalau elektrik tu melibatkan
voltan yang tinggi. Okey, jadi litar peralatan elektrik direka bentuk dengan ciri-ciri keselamatan. Ciri-ciri keselamatan ini penting kerana dapat melindungi pengguna dan peralatan tersebut daripada berlakunya litar pintas. Okey, jadi maksudnya kita nak buat rekaan litar elektrik ni, kita kena mengambil ambil penting ciri keselamatan ni. Sebab kita nak lindungi pengguna dan juga kita nak melindungi peralatan kita tersebut. Okey, contoh. Bagi periuk nasi elektrik, kita nampak tak litar elektrik yang ada dekat dalam dia? Tak nampak kan? Sebab dia disembunyikan di bawah periuk. Kedudukan litar tu tersembunyi dan tak dapat dicapai oleh tangan. Kalau kita pegang bawah periuk pun, kita tak kena lagi pada tangan kita, tak kena lagi pada litar yang ada dekat dalam. Sebab itu dia ada ciri-ciri keselamatan untuk melindungi pengguna dan juga melindungi periuk nasi itu sendiri, melindungi peralatan tersebut lah. Okey, ni contohnya. Bawah periuk nasi kalau kita pegang pun masih lagi tangan kita tak kena pada litar yang ada dekat dalam. Tu contoh dalam bulatan tu, bahagian bawah periuk nasi yang telah dibuka, nampak ada litar dia. Okey, ciri yang kedua, aspek yang kedua yang perlu dipertimbangkan dalam kita nak buat rekaan, dalam kita nak buat reka bentuk litar elektrik ni. Yang pertama keselamatan tadi kan. Yang kedua, B, kedudukan peranti dalam litar. Okey, kedudukan peranti-peranti seperti sensor tekanan, sensor suhu dan elemen pemanas diletakkan bersama dengan litar elektrik. Reka bentuk kedudukan peranti-peranti untuk menjimatkan ruang serta menekankan aspek keselamatan. Ciri-ciri seperti itu dapat melindungi keselamatan pengguna daripada renjatan elektrik yang boleh membawa maut. Maksudnya, untuk yang aspek B ni, selain daripada kita menekankan aspek keselamatan, kita juga perlu menekankan aspek kedudukan peranti dalam litar. Kita rekaan kita tu, kita kena tentukan di mana kedudukan peranti-peranti ni dalam litar. Kita susun baik-baik. Okey, itu contoh. Nampak? Ni dalam periuk nasi lah. Yang warna merah tu, garisan warna merah tu adalah mewakili badan luar. Badan luar. Okey, yang di dalam tu dilindungi oleh badan luar. Tengok dekat dalam, bawah sekali ada sensor tekanan. Bawah periuk ada sensor suhu. Kemudian ada elemen pemanas. Kalau kita pegang pun, kita hanya pegang pada struktur rangka. Kita tak pegang pada elemen pemanas. Kita tak, tangan kita tak kena dekat sensor tekanan. Okey, ni dia. Ni yang dikatakan reka bentuk. Bila kita buat reka bentuk, kita tentukan di mana nak letak peranti-peranti yang kita nak guna tu. Contoh macam dalam periuk nasi ni, dia guna peranti sensor tekanan. Dia guna peranti sensor suhu. Dia guna peranti elemen pemanas. Jadi, pereka bentuk ni dia tentukan di mana nak letak sensor suhu, di mana nak letak sensor tekanan, di mana nak letak elemen pemanas. Itu semua seorang pereka bentuk dia kena tentukan. Okey. Yang ketiga, aspek sambungan litar. Reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen atau peranti akan disusun mengikut fungsi yang dikehendaki. Terdapat pelbagai jenis litar dalam penyambungan litar elektrik. Antaranya termasuklah litar tertutup, litar buka dan litar pintas. Okey. Sambungan litar ni maksudnya kamu menentukan litar jenis apa yang kamu nak guna. Okey. Sebenarnya litar ni dia ada litar siri, litar selari ataupun litar siri selari.
Kalau litar buka ke, litar tutup ke, tu lebih kepada kefungsian litar tu. Okey, contoh. Litar tertutup. Ni keadaan litar sebenarnya. Litar tertutup adalah apabila litar tu mempunyai satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar. Kalau tengok semua sambungan menyala, switch pun telah ditutup, disambung. Litar tertutup maksudnya arus boleh mengalir dalam litar tersebut. Okey, kalau tak ada bateri, wire sambung pun litar tak tertutup, litar terbuka sebab tak ada bateri. Kena masukkan bateri. Ataupun kita sambung wire tak rapat. Tak ada connection. Jadi litar tu tak tertutup, litar tu terbuka macam ni. Dalam ni contohnya litar buka ni, switch tak ditekan. Ataupun kalau mentol kita pecah, switch terbuka juga, litar jadi litar terbuka juga. Bateri tak ada, litar terbuka juga. Wayar putus, litar buka juga. Litar buka ni maksudnya arus tak boleh mengalir. Ada bahagian yang tak bersambung. Okey. Kemudian litar pintas. Litar pintas ni kalau dalam bahasa biasa kita panggil litar short dah. Short. Tengok dalam wire ni, daripada switch dia patut pergi mentol, tapi dia tak pergi ke mentol. Dia ada luka dekat tengah-tengah, dia bersentuhan dengan wire. Jadi arus elektrik tak mengalir ke mentol. Daripada bateri keluar masuk switch, tengok anak panah. Dia bersambung kat situ, kembali masuk ke dalam bateri. Dia sebenarnya tak ada masalah kalau tak ada percikan api. Litar pintas ni masalah dia bila ada percikan api. Percikan api ni bila ada sentuhan sentuhan tak rapat. Srek. Bunyi macam tu. Kalau dia bersentuh melekat terus tip tak apa. Ni kalau dia sentuh tak sentuh. Sentuh tak sentuh. Bila sentuh tak sentuh itulah dia akan menghasilkan percikan api. Kalau atas bumbung tu ada sarang burung cok-cok, ada sarang burung cat rumah, tak kena terbakar. Panggil bomba. Okey, seterusnya litar salah kekutupan. Litar salah kekutupan ni, kutub. Bila dengar je kutub, positif negatif lah. Contohnya ada orang kata ada komponen elektrik yang memerlukan kita untuk pasang dengan cara yang betul. Kaki positif dengan wire LED positif, kaki negatif dengan wire negatif. Kalau salah pasang, tak berfungsi. Itu. Okey. Kemudian litar arus bocor. Litar arus bocor ni, litar ni berlaku akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Maksudnya wayar hidup tu wayar live. Okey, wayar live yang mengalirkan arus elektrik, dia mungkin luka. Selalunya wayar ni dia ada lapisan penebat dekat luar, getah ke plastik tu kan. Tapi dia luka. Maksudnya terluka ni tak ada terhirih ke, tergigit ke, tikus gigit ke, lipas gigit ke. Dah hilang dah dia punya getah ke plastik tu. Terdedah lah wayar tembaga dekat dalam. Dan wayar tembaga tu pula bersentuhan pula dengan badan perkakasan yang diperbuat daripada logam. Jadi bila kita pegang pada badan perkakasan tu, kita rasa elektrik ataupun kita boleh kena short. Itu maksudnya litar tu ada bocor. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.